Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 17 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Pembinaan tebingan belaga bernilai RM4 juta membuktikan Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan projek pembangunan dilaksanakan di kawasan luar bandar. Berucap dalam majlis perasmian tebingan belaga hari ini, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg berkata, pihaknya merancang untuk menambahkan lagi kemudahan dan infrastruktur di Belaga. Kita ada master plan untuk Belaga. Satunya tempat perumahan yang baru. Keduanya kawasan komersial yang baru. Ketiga, kita bangunkan seberang sungai. Seberang sungai itu akan terus mungkin kenanya menuju ke Bakun. Jadi kita bangun seberang sungai. Kena Belaga akan membangun. Ketua Menteri turut menjelaskan mengenai perancangan untuk membina Belaga Town Square dan Jalan Raya Kapit Belaga. Ya, saya ada masalah. Kita akan bangunkan Belaga Town Square. Kita nak membina jalan raya. Daripada Kapit terus ke Belaga. Dan ini mengambil ongkos yang besar. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu kerajaan GPS akan sentiasa mempertahankan kepentingan penduduk di negeri ini. Saya dan rakan-rakan akan terus berusaha untuk mempunyai dasar yang menyeluruh. Termasuklah dasar mempertingkatkan di luar bandar. Termasuk wang nelayan. Terdahulu, Ketua Menteri telah merasmikan Majlis Pecah Tanah Masjid Daerah Belaga. Pembinaan masjid baru itu dijangka siap dalam tempoh 2 tahun dan akan dilaksanakan oleh kontraktor Sarah Brand Holding Sendirian Berhad. Reka bentuk masjid baru tersebut sangat unik, menggabungkan seni dan motif orang Ulu dan Melayu Brunei, manakala kubahnya berwarna hijau mengambil konsep Masjid Nabawi di Madinah. Dibina di atas tanah berkeluasan 2.6 ekar, masjid tersebut mampu menampung 625 jemaah dalam satu-satu masa. Beralih ke laporan di Daro, kerajaan negeri sentiasa mengiktiraf dan membantu menyukat tanah adat milik rakyat di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan juga tidak merampas tanah rakyat untuk melaksanakan pembangunan. Sebaliknya menggunakan undang-undang dan memastikan tanah yang diambil dibayar pampasan sepatutnya. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan itu berkata, sebanyak 943,926 hektar tanah telah disukat Jabatan Tanah dan Survey JTS sejak 2010 hingga sekarang menggunakan kaedah terkini. Kalau itu betul-betul hak kita, kita akan tentukan ianya adalah menjadi hak kita. Dan bukan saja kita recognize hak kita, tapi kita bantu untuk sukat tanah itu. Kita bantu untuk sukat tanah itu. Dan kalau sekarang ini kita mau percepatkan, dulu daripada sejak tahun 1960-an hingga tahun 2010, melalui kaedah lama, kerja-kerja penyukatan lambat. Dalam tempoh 50 tahun, kita cuma berjaya menyukat lebih kurang 260,000 hektar saja tanah NCR. Jadi kita dengan inisiatif baru, cara baru, kaedah baru, sejak daripada tahun 2010 hingga sekarang, kita sudah berjaya menyukat lebih daripada 900,000. Beliau berucap demikian semasa Majlis Perasmian Dewan Masyarakat Daro dan penyampaian surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN dan Warta Seksyen 6 KTN hari ini. Dalam hal itu, Datuk Ahmad Awang Tengah berkata kementeriannya akan memberi keutamaan untuk melaksanakan projek anjung usahawan di kawasan Daro. Kita memberi keutamaan. Ini atas permintaan YB kita juga. Untuk melaksanakan
projek Anjung Usahawan. Ya. InsyaAllah ini menjadi satu projek utama dalam senarai rancangan Malaysia ke-12. Jelasnya kerajaan negeri juga komited dalam membantu penglibatan masyarakat luar bandar, khususnya di Daro, terlibat dalam bidang perniagaan melalui penyediaan pelbagai kemudahan. Beralih ke perkembangan harian COVID-19. Kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 763 kes, susulan 4 kes baru dilaporkan di daerah Kuching hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melalui kenyataan media memaklumkan keempat-empat kes merupakan kes jangkitan tempatan melibatkan kluster aktif di Sarawak iaitu kluster Bah Arnab. Seterusnya, Hari Rabies Sedunia 2020 disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang pencegahan rabies serta menyalahkan kemajuan dalam melawan penyakit yang berbahaya itu. Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Antonio Kahtigalis berkata, setiap orang dapat membantu dengan memberi vaksin kepada haiwan kesayangan mereka dan bekerjasama dengan doktor haiwan, Sarawak Society for Prevention of Cruelty to Animals (SSPCA) dan lain-lain dalam meningkatkan kesedaran tentang pencegahan serta kawalan rabies. Each and every one of you here can help make this a reality by vaccinating your pets and collaborating with the doctors, veterinarians, policymakers, educators, community workers, SSPCA, and others in your community, and to raise awareness and rabies prevention and control. Beliau berkata demikian semasa berucap mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas pada Majlis Pelancaran Hari Rabies Sedunia di peringkat Negeri Sarawak di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Kuching Utara MBKS Kuching pada Sabtu. Menurut Datuk Antonio, setiap tahun kira-kira seramai 50,000 orang di seluruh dunia telah maut disebabkan wabak tersebut. Manakala di Telang Usan, program Jom Register Bisnes Sarawak Ku Sayang menjadi platform untuk menarik minat masyarakat khususnya dari luar bandar dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pembangunan Usahawan Mintrade Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan adalah penting untuk masyarakat berusaha mengatasi kelemahan diri untuk berjaya dalam keusahawanan. Tapi apa yang penting ialah kalau kita bersatu, kita berkumpulkan, jadi kita akan dapat berunding dan mencari jalan bagaimana untuk mengatasi kelemahan-kelemahan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan program Jom Register Bisnes Sarawak Ku Sayang di Long Lama Telang Usan pada Jumaat. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak telah menyediakan 3 pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang merangkumi 28 jenis inisiatif dengan memperuntukkan sebanyak RM2.55 bilion untuk menyokong rakyat termasuk PKS dalam memulakan semula perniagaan yang terkesan akibat wabak COVID-19. Katanya ia termasuk peruntukan kerajaan persekutuan melalui penjana merangkumi 38 inisiatif berjumlah RM49.5 bilion. Berita selanjutnya, Simfoni Orkestra Negeri Sarawak SONS telah mengadakan persembahan harmoni pada majlis makan malam bertempat di Dewan Undangan Negeri Baharu pada Jumaat. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, majlis tersebut diadakan sebagai tanda penghargaan kepada Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud di atas penubuhan SONS. Persembahan musikal Sarawak Harmoni pada malam ini akan dipimpin oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak atau lebih dikenali sebagai SANS. Sejambang budi daripada anak seni diangkat sebagai tema persembahan adalah sebagai simbolik kepada pengzahiran rasa terima kasih kita kepada Tuan Yang Terutama Tun di atas mencetuskan ide SANS
itu sendiri, penubuhan sans itu sendiri. Musikal Sarawak Harmoni bertemakan sejambak budi daripada anak seni itu nyata menggamit kenangan lama apabila mempersembahkan muzik dipetik dari adegan filem Tan Sri P. Ramlee, ekspresi tari yang diiringi muzik, persembahan daripada penyanyi veteran dan baru dan banyak lagi. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Amalkan penjarakan sosial dan pakai pelitup muka. Salam UKAS.